Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara riadah berbasikal keputeraan 2022. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan suku akhir Piala FA Brunei 2022. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara riadah berbasikal keputeraan 2022. Acara yang diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-76 itu bermula di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin, Ibu Negara. Acara santai tetapi penuh bermakna itu dapat menanamkan budaya sukan dan pemantapan perpaduan menerusi penglibatan masyarakat secara menyeluruh yang menjurus kepada usaha mewujudkan warga sihat. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Berangkat sama Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah. Riadah berbasikal keputeraan sentiasa mendapat sambutan menggalakkan bukan sahaja dalam kalangan orang dewasa, bahkan juga kanak-kanak yang tidak ketinggalan beriadah bersama keluarga. Dengan jarak 1.9 km, riadah melalui jalan-jalan utama sekitar Bandar Seri Begawan, antaranya Jalan Priti, Jalan Elizabeth II, Jalan Stony, Jalan Tasik, Jalan Kianggeh dan Jalan MacArthur. Riadah berakhir di Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemudian berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Penubuhannya bukan sahaja berpotensi untuk menjadi hub sumber pengetahuan industri minyak dan gas, tetapi juga sebagai platform bagi kegiatan kesenian ke arah mendokong pembangunan industri kreatif di negara ini. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah,
Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Malik, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Matin dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Perdana Wazir Sahibul Himma wal Waqar Pengarah Muda Muhammad Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa dipimpin oleh Awang Zulkifli bin Haji Murad, penguasa Masjid Omar Ali Saifuddin. وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan merasmikan Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Dengan mendahulukan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, berita sukacita merasmikan Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja menempatkan pameran kekal syarikat Brunei Shell Joint Venture BSJV di Galeri 1, 2 dan 3. Bertemakan Masa Lalu Kita Menjejaki Masa, Galeri 1 antara lain memaparkan sejarah dan cara hidup di negara ini sebelum penemuan minyak dan gas. Bertemakan Masa Kini Kita, Hasrat Negara, Galeri 2 pula antara lain mempamerkan keadaan industri minyak dan gas pada masa ini. Di bilik air berkunci, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menggunakan teleskop untuk melihat kawasan air berkunci, iaitu tempat penggerudian telaga minyak pertama berdekatan Bandar Brunei. Penerokaan teknologi baharu ke arah transformasi industri minyak dan gas yang lebih mapan dipaparkan di Galeri 3 dengan tema Masa Hadapan Kita, Pandangan Masa Hadapan Kita. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya dijunjung menyaksikan pameran produk daripada Pusat Bahagia, Pertubuhan La Vida, Pusat Kegiatan Warga Emas dan Semata Brunei. Juga disembahkan projek pembinaan Sekolah Al-Amirah Al-Hajah Mariam dan pameran Community for Brunei.
Galeri 4 yang merupakan galeri seni mempamerkan lukisan koleksi Jabatan Museum Brunei dan pelukis tempatan. Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja kini menjadi hub utama bagi orang ramai dan pelancong untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah dan sumbangan industri minyak dan gas di negara ini. Hub ini dibukakan bagi kunjungan orang ramai setiap hari Sabtu hingga Khamis bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 petang dan ditutup pada setiap hari Jumaat. Dari Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan berangkat meninjau suasana sekitar Bandar Seri Begawan. Berangkat sama Paduka-Paduka Nada dan Adinda Baginda. Dengan berbasikal ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat meninjau suasana sekitar Ibu Negara. Peluang tersebut tidak dilepaskan oleh orang ramai untuk merakamkan gambar kenangan. Kekeraban baginda meluangkan masa bersama rakyat baginda dengan beriadah serta berinteraksi dapat mewujudkan suasana yang penuh muhibah, mesra dan harmoni. Keberangkatan baginda ini setentunya memeriahkan lagi suasana hujung minggu Bandar Seri Begawan. There's 12 of us. They're right back here. Okay. Ini bukannya CS. Bukannya CS. Penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dalam riadah berbasikal keputeraan 2022 membuktikan rakyat dan penduduk negara ini secara berterusan menyokong kepentingan gaya hidup sihat dan rekreasi. Bismillahirrahmanirrahim. Berita sukacita merasmikan Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja.
Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja pada mulanya adalah bangunan lama Kastam dan Eksais Diraja. Dibina sekitar tahun 1950-an, bangunan tersebut antara tinggalan seni bina kolonial yang dahulunya menempatkan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Ia merupakan salah sebuah jabatan yang tertua ditubuhkan di negara ini. Bangunan dua tingkat dengan bentuk U dan berbentuk kekotang antara reka bentuk yang masyhur di Asia Tenggara pada ketika itu. Ia tidak menggunakan atap, hanya bumbung konkrit rata. Di bahagian tengah bangunan utama menempatkan pintu gerbang untuk laluan masuk dan keluar kenderaan yang berurusan dengan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja. Gerbang tersebut memisahkan bangunan utama kepada dua bahagian, sayap kiri dan kanan. Namun, kedua-dua bahagian sayap dirobohkan manakala bangunan asal masih dikekalkan sehingga sekarang. Setelah diwartakan pada tahun 2006 di bawah Akta Barang-Barang Purbakala dan Harta Terpendam, bangunan ini dijadikan sebagai bangunan galeri seni dan menjadi sebahagian daripada kompleks waterfront dan Tugu Dirgahayu 60 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pada 1 Disember 2019, bangunan ini diserahkan kepada Jabatan Kerja Raya selaku pelaksana projek bagi kerja-kerja menaik taraf bangunan untuk dijadikan satu muzium interaktif minyak dan gas yang diberi nama Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pengaraan Muda Mahkota Pengaraan Muda Haji Al-Muhtadi Bilal, Ibni ke bawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teraman Mulia Paduka Seri Pengaraan Anak Isteri Pengaraan Anak Sarah binti Pengaraan Haji Saleh Abrahaman semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan suku akhir pusingan pertama Piala FA Brunei 2022 antara pasukan DPMMFC dengan Indra SC. Perlawanan berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park. Berangkat sama paduka-paduka anak anda Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Dalam perlawanan ini, Indra SC mendahului perlawanan pada minit ke-9. Bagaimanapun, DPMMFC berjaya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-25. DPMMFC terus menggegarkan gawang Indra SC pada separuh masa kedua perlawanan dengan 4 lagi gol. Perlawanan berakhir dengan keputusan DPMMFC 5 dan Indra SC 1. Riadah Berbasikal Keputeraan 2022 menggabungkan aspek gaya hidup sihat dan rekreasi untuk memupuk budaya sukan serta mengukuhkan lagi perpaduan masyarakat. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia mencerminkan kesetiaan dan kemesraan dalam kalangan rakyat dan penduduk bersama baginda terus kukuh dan harmoni walau di mana sahaja baginda berangkat bercemar duli. Riadah Berbasikal setentunya menampakkan Raja Berdewa Rakyat Ani mengutamakan kegiatan dan kehidupan yang sihat. Setentunya rakyat di negara ini menyokong hasrat ke bawah duli iaitu mengutamakan kehidupan yang sihat seperti bersukan termasuklah sukan berbasikal sendiri. Selaku peminat sukan berbasikal, ia adalah satu penghargaan yang besar kerana berbasikal sama-sama dengan Sultan Ketani sendiri. Ini yang terbaik lah untuk Ketani healthy lifestyle lah, beriadah sama semua rakyatnya. Kalau dilihat memberi perangsang lah, artinya bagus. Aktiviti riadah seumpamanya dapat memberikan pendedahan tentang tata cara menunggang basikal di jalan raya dengan selamat.
penggunaan hand signals dari marshal-marshal juga memainkan peranan dalam meningkatkan kesedaran kepada penunggang basikal yang baru, macam mana cara kita ni berkomunikasi di atas jalan raya. Kementerian Hal Ehwal Agama semalam meneruskan acara malam munajat secara maya. Acara kerohanian itu mendapat sambutan baik daripada orang ramai, para pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan serta penyertaan menggalakkan jemaah dari 88 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama dan Pengarah Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengarah Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Antara pengisian majlis, bacaan surah Yasin dan tazkirah bertajuk Rasulullah SAW, seorang insan yang pemurah. Kita unmute kan. Usaha mempelbagaikan ekonomi dan inisiatif untuk menangani inflasi yang semakin meningkat mendorong kepada prospek pertumbuhan positif negara Brunei Darussalam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menyatakan demikian semasa sesi dialog antara Jemaah Menteri Kewangan dan Majlis Penasihat Perniagaan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC yang berlangsung baru-baru ini di Bangkok, Thailand. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga mengalu-alukan keutamaan Thailand di bawah proses Menteri-Menteri Kewangan APEC FMP. Ini antaranya mengenai agenda kedayatahanan yang mengiktiraf pelbagai dasar kerajaan dalam memastikan ekosistem yang kondusif, keperluan bagi membolehkan syarikat-syarikat ke arah model perdagangan hijau dan peranan penting sektor kewangan menggerakkan pelaburan projek hijau. Manakala dalam agenda digitalisasi menghargai transformasi yang berpotensi bagi penghantaran perkhidmatan awam dan pengurusan kewangan yang lebih efisien melalui digitalisasi. Yang Berhormat juga mengalu-alukan Kertas Dasar APEC sebagai sumber rujukan bagi ahli-ahli ekonomi dan kerjasama masa depan APEC. Terdahulu, Yang Berhormat menghadiri mesyuarat Jemaah Menteri Kewangan APEC FMM yang dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Arkom Tempitaya Paisit, Menteri Kewangan Thailand. Para menteri bertukar-tukar pandangan mengenai ramalan ekonomi global semasa dan keutamaan FMP mengenai kedayatahanan kewangan dan digitalisasi bagi ekonomi digital. Tazkirah subuh bertajuk Peranan Belia sebagai Pemakin Negara Zikir Melayu Islam Beraja diadakan pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin. Tazkirah diadakan bersempena acara Riadah Berbasikal Keputeraan 2022. Antara yang hadir, Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Telisai diadakan hari ini di Dewan Kemasyarakatan Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, Daerah Tutong. Majlis diselajurkan dengan pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Bukit Beruang dan Rancangan Perumahan Negara RPN Bukit Beruang Asal dan Ketua Kampung RPN Bukit Beruang Kawasan 3. Hadir Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Tutong.
Calon tunggal yang layak mengisikan jawatan penghulu Mukim Telisai ialah Awang Haji Haslan bin Haji Syahbudin berumur 55 tahun. Sementara Awang Moksin bin Haji Mokhtar berumur 53 tahun, calon tunggal bagi jawatan Ketua Kampung Bukit Beruang dan RPN Bukit Beruang. Manakala Awang Azman bin Haji Ismail berumur 49 tahun, calon tunggal bagi jawatan Ketua Kampung RPN Bukit Beruang Kawasan 3. Pertandingan mencipta poster digital dan video dakwah bertemakan Rasulullah Teladan Hidup Anjuran Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama kumpulan belia Masjid Senegara berakhir pagi tadi dengan majlis pengumuman dan penyampaian hadiah. Tempat pertama bagi kategori poster dimenangi oleh Dayang Hanisa Syahira binti Haji Haminuddin. Sementara kategori video dimenangi oleh Awang Muhammad Azali Waliuddin bin Haji Azrini. Hadiah disampaikan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Pertandingan seumpamanya dapat menyebarkan ilmu bermanfaat melalui pelbagai media serta mencongkel bakat dan kreativiti para belia dalam mencipta video dan poster. Majlis berlangsung di Jamiah Sri Hasnal Bolkiah, Kampung Kiarung. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes berada dalam kategori 5, manakala 5 kes berada dalam kategori 4, iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 346 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.2%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.6%. Menghidap kanser payudara bukanlah noktah dalam kehidupan. Bagi seorang pejuang kanser sejak 16 tahun lalu, penyakit yang dihidap memberikannya lebih bersemangat untuk meneruskan hidup. Dalam siri terakhir laporan khas mengenai penyakit kanser payudara, berita perdana malam ini mengongsikan ketabahan pejuang kanser dalam meneruskan kehidupan. Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani seterusnya membawakan laporannya. Dayang Mas Juwita binti Haji Abdul Hamid, 56 tahun, ibu kepada 2 orang anak, merupakan survivor kanser payudara lebih 10 tahun lalu. Di sebalik dugaan tersebut, beliau tabah menghadapinya berkat sokongan suami dan keluarganya yang mengharapkan beliau sembuh seperti sedia kala. Bila saya didiagnose itu, saya tukar balik my perspective. I cannot be down all the time. I have to work harder in order to get back semula macam kegembiraan, kebahagiaan yang dirasai sebelum ini. I set my own vision that I have to live. I have a beautiful family to live for, and then mahu melihat anak-anak membesar. Walau sekuat mana pun support system, sokongan dari keluarga, kawan-kawan atau rakan-rakan kerja semua, kalau diri kita ni sendiri yang kurang kekuatan, kita tidak dapat berdiri tegak atau kuat. So it is important to know the changes in your body. Prevention is better than cure. Bagi para pesakit kanser di negara ini, pemedulian kerajaan melalui Kementerian Kesihatan sangat dihargai dalam memberikan rawatan dan penjagaan bagi penyakit tersebut. Usually when you have breast cancer, we also want to know at the stage of the disease. We usually have cancer in generally, we always have stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Because if you can catch them at stage 1, you have 95% cure. But the moment you go to stage 3, stage 4, your cure rate goes down.
So in most countries like Western countries, they are picking up their case early. So although they have a lot of cases, but they are picking up more stage 1, and most of the patients are cured. You know, the surgery can be done in Brunei, your chemotherapy can be done in Brunei, your radiotherapy, and all the special scans and imaging, even PET scans, all are available here in Brunei now. And we don't need to go for any treatment for breast cancer overseas. You can get all this done. Kesedaran masyarakat terhadap kanser payudara penting bagi mengelak jumlah kes terus meningkat. Sokongan masyarakat juga perlu untuk terus mendampingi para pejuang kanser. Yakinlah, setiap penyakit ada ubatnya. Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani melaporkan untuk Berita RTB. Mengikut statistik Unit Pengislaman Pejabat Unit Dakwah Daerah Blyth, seramai 68 orang memeluk agama Islam sejak Januari tahun ini di daerah berkenaan. Jumlah itu bertambah apabila 2 orang perempuan berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup. Ambong anak Libau, 64 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Dayang Nur Wardah binti Abdullah Libau dan Entuyan anak Kujat, 70 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Dayang Nur Fazilah binti Abdullah Kujat. Majlis pengislaman berlangsung di Kampung Sungai Mau, Ulu Blyth. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah. Kempen derma darah akan diadakan esok 24 Oktober di Ibu Pejabat Progresif Jalan Pasar Baharu Gadong. Pada hari Selasa 25 Oktober di Kompleks An-Najat Bribi, Rabu 26 Oktober di Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Pada hari Sabtu 29 Oktober di Cawangan Pos Bunun, Jalan Haji Halus dan Ahad 30 Oktober di SCR Express City Square Brakas. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcan sangat digalakkan. Lebih 30 orang guru sekolah rendah dan menengah senegara mengambil bahagian dalam pertandingan memanah Hari Guru. Pertandingan sehari itu berakhir dengan majlis penyampaian hadiah petang tadi. Dianjurkan oleh Pusat Akademik Sukan Memanah Arafi PASMA bersempena sambutan Hari Guru pada tahun ini. Pertandingan dihasrat dapat memperkasa kemahiran dan minat dalam sukan memanah di negara ini. Penyampaian hadiah bagi kategori lelaki disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara ini. Juara disandang oleh Awang Saini bin Haji Muhammad dari Sekolah Rendah Kapok. Pertandingan Fun and Friendly 10-pin bowling kali ke-5 tahun 2022 yang dianjurkan oleh bekas pelajar Brunei Preparatory dan Kolej Sultan Omar Ali Saifuddin berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian hadiah. Pertandingan diadakan di pusat utama bowling di Ibu Negara. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Ummi Kalsum binti Haji Abdul Karim, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, selaku wakil pribadi Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 24 orang menyertai pertandingan tersebut yang terbagi kepada 8 kumpulan. Pasukan Bersatu muncul juara kejohanan sepak takraw kebangsaan bawah 21 tahun. Anjuran Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam Pesta Baru dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan. Kejohanan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Dulia Maha Mulia ke-76 berlangsung di Dewan Serbaguna Sekolah Sukan Kampung Pulai. Dalam perlawanan akhir menyaksikan pasukan Bersatu berjaya mengalahkan Kerma Negara Warriors 21-12, 21-16. Sementara itu, pasukan COT Temburong B raih tempat ketiga selepas menewaskan pasukan Wak Zaman dengan straight set 21-17, 21-12.
Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Haji Ali Hassan bin Pengiran Datuk Seri Laila Jasa Haji Abbas yang dipertua Pesta Baru. Kejohanan sehari ini disertai 6 buah pasukan. Kementerian Pendidikan melalui bahagian Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar, Jabatan Pentadbiran dan Kemudahan-Kemudahan kemarin meneruskan program kesihatan di tempat kerja. Program melibatkan pegawai dan kekitangan Kementerian Pendidikan Daerah Temborong. Program yang diadakan di Dewan Sekolah Rendah Sultan Hassan Pekan Bangar ini antara usaha mengukuhkan kesihatan di tempat kerja. Program WAH ini diadakan adalah untuk membangunkan dan mengukuhkan program kesihatan di tempat kerja dalam 13 kementerian di negara Brunei Darussalam. Bola sepak Piala FA Brunei 2022. Pasukan Kasuka FC menewaskan Pancur Murai FC 9-0 dalam perlawanan yang berlangsung kemarin di Padang Kompleks Sukan Berakas. Dalam perlawanan tersebut, menyaksikan Kasuka FC menjaringkan gol pertamanya seawal minit kedua untuk keputusan 1-0. Kasuka FC terus menggegarkan gawang Pancur Murai FC dan menguasai permainan sehingga ke whistle penamat bagi keputusan 9-0.